Baik, insiden pencemaran air ini sekali lagi bakal memberi beban kepada penduduk yang terkesan. Dan kita ingin melihat apa sebenarnya tindakan yang bersesuaian dilakukan ketika ini. Bersama-sama di talian adalah Naib Presiden Econites dan juga aktivis alam sekitar Amlir Ayad. Assalamualaikum, selamat pagi Amlir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal, apa khabar? Amlir, bagaimana Amlir melihat penguatkuasaan undang-undang, terutamanya ketika pelaksanaan PKPB ini? Adakah ia menunjukkan satu kelemahan kerana ia seolah-olah semakin kerap terjadi walaupun sering dilaungkan mengenai penguatkuasaan yang tegas akan dikenakan kepada mereka semua? Ya, ini memang satu masalah pemantauan dan juga penguatkuasaan lah. Kita ada undang-undang. Sebenarnya undang-undang kita ni kalau kita laksanakan atau kuasakan, kita boleh kalau kita tak dapat hentikan terus pun kita dapat meminimalkan keadaan yang sedia ada. Tapi saya rasa masalah pemantauan ini masih lemah lagi di negeri Selangor dan kita dapat lihat bahawa hampir seluruh negeri Selangor sekarang terjejas akibat masalah pengurusan air. Jadi apa yang perlu kita tekankan dan telah ditekankan saya rasa banyak kali, puluhan kali menerusi media baik oleh NGO ataupun orang ramai ialah penguatkuasaan. Mungkin ada masalah-masalah penguatkuasaan yang dihadapi oleh agensi-agensi tersebut, tetapi masalah ini haruslah diselesaikan dengan segera sebab ia telah menjejaskan jutaan rakyat Selangor. Pemantauan itu sangat penting. Saya rasa agensi-agensi ini patut memikirkan satu kaedah yang lebih berkesan dan juga cekap untuk memantau keadaan industri khususnya di negeri Selangor. Dan saya rasa Sungai Selangor ini perlu diberikan keutamaan yang tinggi ke arah mencapai pemantauan yang lebih berkesan dan memastikan bekalan air ini berterusan sampai ke pengguna tanpa sebarang gangguan ataupun gangguan yang sangat minimal. Sebab sekarang ni kita dapati bahawa gangguan ni dah agak kerap. Khususnya pada waktu PKP ni ramai rakyat yang terjejas, mereka terpaksa duduk di rumah, tak boleh keluar, tiba-tiba air pula tak ada, perniagaan terjejas. Jadi ini bukan sahaja menjejaskan ekonomi Selangor tetapi juga kesejahteraan rakyat Selangor. Jadi ini satu perkara yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, selain daripada pemantauan, saya ingin mencadangkan satu alternatif kepada pihak Air Selangor untuk meningkatkan kaedah rawatan rawatan air mentah. Sebab kita dapati bahawa keadaan ini bukan sahaja kerap berlaku tetapi jumlah industri saya rasa semakin bertambah di Selangor. Jadi apabila industri semakin bertambah, kemungkinan ataupun kebarangkalian untuk sumber air kita cemar itu semakin tinggi. Dan untuk itu, yang ketiga, cadangan yang membawa kepada cadangan yang saya yang ketiga, iaitu pihak Kerajaan Negeri Selangor dan pihak berkuasa tempatan haruslah berhati-hati, lebih berhati-hati dalam meluluskan sebarang kegiatan industri di sepanjang sungai khususnya dan dalam tembangan Sungai Selangor. Tak boleh kita dengan mudah hanya melulus sebarang industri. Saya harap setiap industri yang dilulus ini perlu membuktikan bahawa mereka boleh patuh ataupun comply kepada undang-undang yang berkaitan dengan discharge ataupun sisa yang dibuang ke dalam sungai. Kalau mereka tidak boleh buktikan bahawa mereka boleh merawat sisa yang dibuang ke dalam sungai, khususnya sungai yang menjadi punca air negeri Selangor, maka industri seumpama itu tidak harus diluluskan permohonan. Ini sangat penting sebab kita nak mula daripada akar ataupun asal masalah tersebut. Ini sangat-sangat penting dan saya harap perkara ini dapat diberikan perhatian oleh agensi-agensi khususnya kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Pemantauan itu perlu diteruskan dan mungkin juga ada alternatif lain di mana industri-industri tertentu ditempatkan semula, relocation of industries dalam kawasan yang
boleh yang sisanya boleh dirawat secara lebih efektif. Maknanya semua tu keluar dalam satu outlet, dan outlet ini dilengkapkan dengan suatu kemudahan ataupun suatu teknologi yang boleh memastikan bahawa sisa itu tidak mematuhi standard ataupun piawaian kualiti air yang boleh dilepaskan dalam sungai. Saya juga ingin mencadangkan agar, jadi untuk semua ini, sebab apa kita cakap mengenai negeri Selangor dan kerjasama di antara agensi, maka saya harap pihak luas ataupun lembaga urus air Selangor akan dapat memerhatikan masalah ataupun isu ini dengan lebih serius. Sebab luas ni dia adalah badan ataupun agensi pengurusan sumber air di Selangor, yang mana dia boleh mendapatkan dan perlu mendapatkan kerjasama daripada setiap agensi. Luas harus lebih proaktif dalam memastikan bahawa pengurusan sumber air ini adalah berkesan dan mantap, bukan sahaja untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Kebanyakan daripada cadangan-cadangan ataupun poin-poin saya tadi ialah jangka pendek. Sebab kita menghadapi banyak masalah. Saya tidak begitu cenderung untuk menyelesaikan suatu masalah itu dengan hanya menumpukan kepada penyelesaian jangka pendek. Ya. Tetapi oleh kerana masalah ini terlampau serius dan telah berlaku dengan agak serap, maka saya rasa kita perlu mengambil beberapa langkah drastik, ad hoc dan jangka pendek untuk memastikan isu ini dapat selesaikan sebelum ia lebih serius. Kita dapati ada kawasan-kawasan tertentu, khususnya kawasan yang berhampiran dengan Sungai Gong, kalau di Semenyih, di kawasan industri ataupun daripada kawasan pelepasan sampah di Pajam. Dan isu-isu ini ataupun lokasi-lokasi ini perlu diberikan perhatian. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Saya rasa pihak kerajaan ada solusinya. Tapi mungkin mengambil masa untuk mencapai penyelesaian ataupun mencapai pelaksanaan. Dan kadang-kadang isu ini juga berkaitan, saya banyak orang beritahu saya bahawa isu ini juga banyak berkaitan dengan mentaliti. Mentaliti sama ada mentaliti rakyat ataupun mentaliti pihak-pihak tertentu dalam pengurusan sumber air. Ini satu perkara yang perlu kita beri perhatian juga. Ya? Dan untuk jangka panjang, saya rasa isu isu pendidikan ini, kita nak melihat bahawa kita tidak hanya menyelesaikan masalah ini secara ad hoc. Kalau kita selesaikan masalah ini secara ad hoc dan tidak menumpukan perhatian kepada isu sebenar, iaitu mentaliti rakyat, maka ia akan berterusan. Ya, ia akan berterusan dan kita akan sentiasa perlu untuk menyelesaikan masalah secara ad hoc, malah mungkin lebih serius. Sebab bahan pencemar ni, dia bukan saja terlampau banyak dan terlampau serius, tetapi kadang-kadang akan wujud bahan-bahan pencemar yang baru yang kita tidak tahu apa kesannya kepada kita. Ya? Kita tidak mahu berlaku sehingga berlakunya keadaan seperti di Sungai Kim Kim, di mana orang ramai terjejas dengan serius akibat pencemaran sungai, sehingga ada yang hampir terkorban ataupun dapat penyakit, dan yang saya pernah sebut dulu penyakit yang lebih serius, iaitu penyakit genetik yang berkaitan dengan keturunan, yang mana ia akan berterusan sehingga ke anak cucu. Ya, walaupun generasi seterusnya mungkin tidak melihat ataupun mengalami pencemaran tersebut, tetapi ia menghadapi masalah akibat daripada ancaman ataupun kerosakan genetik yang dihadapi oleh generasi sebelum itu akibat pencemaran air. Jadi kita tidak mahu ini berlaku. Kalau dalam keadaan serius, mungkin keadaan ini boleh mencemarkan sumber makanan kita sehingga menjejaskan generasi-generasi akan datang. Sumber makanan kita itu pun boleh juga, ada kemungkinan juga dia akan terjejas secara genetik. Jadi untuk berpuluh, malah mungkin beratus tahun kita akan menghadapi masalah ini. Masalah ini telah berlaku di negara-negara barat sewaktu mereka tidak mengawal
keadaan industri mereka dahulu. Sehingga berlakunya masalah-masalah genetik di Jepun, di Amerika Syarikat, ada masalah-masalah genetik, parah dan sebagainya. Jadi jangan kita tunggu sehingga ia berlaku sedemikian rupa. Ya? Jadi mentaliti yang sangat penting, dan untuk itu salah satu kaedah jangka panjang ialah untuk kita meningkatkan pendidikan di dalam kalangan rakyat. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada pendidikan di sekolah saja, tetapi juga kepada orang ramai. Kalau kita mantapkan sistem pendidikan kita, sistem kesedaran kita, program-program kesedaran di dalam kalangan rakyat, maka saya pasti dalam masa 5 tahun, 10 tahun, dalam kepala rakyat tu dia dah ada satu motivasi ataupun iltizam ataupun komitmen untuk menjaga sumber air. Apabila murid-murid misalnya para pelajar sekolah meninggalkan sekolah pada hari ini, dalam 5 tahun ataupun 10 tahun lagi mereka akan menjadi individu sama ada baik di rumah ataupun sebagai industrial players ataupun pihak pengurusan industri. Apabila mereka bertindak itu, mereka akan fikir berkenaan dengan pemeliharaan. Jadi pada waktu itu, kita akan insya-Allah akan lebih mantap dari sudut pengurusan alam kita, dan kita tidak akan menghadapi masalah pengurusan air serius yang kita lihat sekarang ini. Jadi pendidikan itu sangat penting. Saya dah tekankan isu ini beberapa tahun lalu. Ya? Jadi kalau kita telah mulakan program tersebut beberapa tahun lalu, saya yakin bahawa masalah ini tidak akan berlaku. Jadi itu ialah dan satu lagi Rizal, kita ada banyak rancangan-rancangan pelan tindakan dan sebagainya dalam khususnya bagi luas dan juga pihak Jabatan Pengayaran dan Peleran iaitu JPS. Maka plan-plan ini ataupun rancangan-rancangan tindakan ini perlu diambil berat, diambil kira dan dilaksanakan. Jangan kita letak di rak saja, left in the shelf sampai berdebu dan kita tidak ambil sebarang pelaksanaan. Penyediaan dokumen-dokumen ini telah melibatkan kos yang agak tinggi.